Action checking, Sabido. Pak, kita salah, Pak. Jadi kalau lah, saya cuma urus ya Pak. Kita punya ni. Ini semua komplek siapa mana? Saya tak tahu dia orang jalan-jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 999 terus membawa anda kupasan berita-berita kejadian jenayah yang berlaku sepanjang minggu ini di Balakong, Selangor. Beberapa lokasi panas yang membabitkan penagih dan juga pengedar dadah diserbu. Operasi secara besar-besaran ini turut membabitkan pasukan khas narkotik Sting. 51 orang ditahan dalam operasi yang mengambil masa hampir 7 jam. Bertindak sebelum parah, kawasan perindustrian Balakong, Selangor dikenapasti oleh pihak berkuasa sebagai lokasi pengedaran dan penagihan dadah. Walaupun beberapa siri serbuan dan penangkapan dilaksanakan sebelum ini, namun aktiviti berkenaan masih berlaku. Kita juga telah mengenal pasti beberapa orang yang terlibat dalam aktiviti penjualan dadah di kawasan ini dan kita sedang mengambil tindakan lanjut. Hasil tindakan opcantas oleh pasukan narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor, 51 orang disyaki pengedar dan penagih dadah berusia 21 hingga 62 tahun diberkas. Operasi berlangsung selama lebih 7 jam bermula pukul 6 pagi. Ia membabitkan lebih 11 pegawai dan 22 anggota penguatkuasa. Hasil risikan mendapati penagih yang berkunjung ke kawasan ini kebanyakannya datang dari Seremban Negeri Sembilan, Serdang, Selangor dan Kuala Lumpur. Cik ni umur berapa tahun ni? Ha? 51. Ada lebih daripada 51 dah. 51, 91. Lelaki berusia 62 tahun layak bergelar Datuk ini tidak serik biarpun pernah diberkas 6 kali. Ha? Susah mau berhenti. Apa salah? Hati ni pasal. Apa? Hati ni pasal. Hati ni masalah. Pasal kita tak ada kerja apa. Duduk di rumah. Boleh-boleh hisap balik. Menurut Ketua Siasatan Jenayah Narkotik Selangor, ACP Mat Tai Kasim, seramai 13,100 penagih, 634 pembekal dan 3,135 didapati memiliki dadah berjaya diberkas di seluruh Selangor bermula Januari hingga Jun tahun ini. Tindakan ini memang secara berterusan dan kita jalankan tangkapan memang setiap hari dan sekiranya ada sesuatu maklumat kita akan merancang dan kita akan jalankan operasi bersepadu lah. Keberkesanan operasi sebegini berkait rapat dengan usaha penubuhan pasukan khas taktikal perisikan narkotik atau Sting yang ditubuhkan awal tahun ini bagi membantras aktiviti berkaitan penyalahgunaan dadah sehingga ke akar umbi. Tindakan Sting memberi impak dalam melaksanakan tugas mengenapasti kawasan hitam pengedaran dadah serta operasi menyekat kemasukannya di pintu masuk negara. Kesemua penagih yang diberkas dalam operasi ini dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang untuk siasatan lanjut. Seorang suspek berjaya ditahan di Balai Ketibaan KLIA apabila cubaan menyudup dadah di dalam ruangan bagasi gagal. Ia hasil kerjasama antara Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan juga Pejabat Lembaga Kawalan Narkotik Thailand. Ikuti laporannya untuk perincian lanjut. Cubaan menyeludup tumpah selepas pemeriksaan ke atas bagasi yang diubah suai berjaya menemukan 5 bungkusan plastik disyaki dadah jenis syabu. Ketulan kristal seberat 3.1 kg itu dipercayai untuk pasaran tempatan dengan nilai harga pasaran dianggarkan sebanyak RM620,000. Turut dirampas dalam pemilikan suspek ialah pelbagai mata wang asing seperti dolar Amerika, rupi India, peso Filipina dan baht Thailand termasuk mata wang Malaysia. Wanita itu dipercayai menjadi keldai dadah yang didalangi sindiket pengedaran dadah antarabangsa dengan upah RM5,000.
Suspek yang pertama kali masuk ke negara ini ditahan reman selama 7 hari untuk siasatan di bawah Seksyen 39(B) Akta Dadah Berbahaya 1952. Sehingga kini, kolaborasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik PDRM dengan Agensi Penguasaan Dadah Antarabangsa telah berjaya mematahkan pelbagai taktik penyeludupan. Daripada Januari hingga sekarang, kita telah berjaya mengesan dan merampas sebanyak 29.83 kilogram syabu, 2.79 dadah jenis kokain dan sebanyak 536,050 biji pil-pil psikotropik yang kita berjaya rampas di lapangan terbang pada tahun ini bernilai 9.44 juta ringgit. Justru pihak polis akan terus mempergiatkan risikan dan kawalan di pintu masuk bagi mengekang cubaan sindiket pengedaran dadah antarabangsa yang berani menjadikan KLIA sebagai hub keluar dan masuk dadah berbahaya. Walaupun sudah boleh digelar nenek, seorang wanita warga asing masih mahu menjual diri. Dia antara yang ditahan oleh Jabatan Imigresen Johor di Kampung Setinggan di Kulai Jaya baru-baru ini kerana disyaki menjalankan kegiatan pelacuran. Apa yang lebih mengejutkan, wanita itu turut dilindungi oleh seorang ibu ayam yang juga warga emas berusia 75 tahun. Berselindung di sebalik perkampungan Setinggan, sebuah rumah papan di Kulai Jaya diserbu sekali lagi Jabatan Imigresen Johor kerana disyaki masih menjalankan aktiviti persundalan. Operasi jam 11 pagi ini dilakukan hasil daripada aduan penduduk tempatan terhadap kehadiran wanita warga asing yang mencurigakan di perkampungan mereka. Mr. Jackie Sabidu. Mbak, tak salah, Pak. Ketika serbuan, rata-rata wanita warga asing yang dipercayai pelacur sedang asyik melayan pelanggan di bilik mereka. Wanita dari seberang yang berusia lingkungan 50-an ini antara ditahan kerana didakwa terlibat dalam kegiatan pelacuran. Hasil pemeriksaan mendapati dia memasuki negara dengan menggunakan pas sultan sosial. Saya semua urus ya Pak. Kejap saja ni. Saya orang Malaysia Pak. Kerja urut dah? Iya. Baru nak urut. Lama kerja urut? Baru sampai, Pak. Hah? Tak tahu berapa lama dah sebelum kerja urut? Kurang lebih 5 bulan. Lepas sosial ni, tak boleh kerja. Sekali urut. Anak belum. Belum. Pemeriksaan lanjut pihak berkuasa di bilik lain juga menahan seorang remaja berusia 23 tahun ini. Takut akan tindakan yang bakal dikenakan, dia mendakwa hanya bekerja sebagai tukang urut. Namun helak itu nyata gagal untuk memperdayakan pihak berkuasa apabila beberapa paket kondom dijumpai di dalam beg tangannya. Kamu punya? Pasti kamu punya? Kamu buat apa kondom ni? Kerja, Pak. Kerja apa? Menurut wanita warga asing ini, dia terjebak di dalam kancah ini gara-gara desakan hidup untuk menyara keluarga di negara asalnya. Datang sini memang nak kerja ni lah. Enggak, tadinya kerja kedai. Kerja mana? Kerja kedai, mau kerja kedai. Mau kerja kedai, tapi tak kerja kedai lah. Belum dapat lah. Belum dapat? Iya. Dari 5 Ogos sampai sekarang belum dapat kerja? Tadi nyari-nyari, cuman gaji belum sesuai. Gaji belum sesuai. Siasatan lanjut pihak berkuasa mendapati kebanyakan pelanggan yang melanggan wanita di sini terdiri daripada lelaki tempatan dan warga asing yang bekerja di sektor pembinaan. Dia offer 1 jam RM200. Itu yang dia offer pada saya lah. Itu dalam masa 1 jam lah? Dalam masa 1 jam. Itu kan ini first time lah. Ini tahu daripada kawan lah yang bagi tahu ya tak. Kawan-kawan tempat kerja yang bagi tahu kan. Jadi itu yang saya datang tengok macam mana kan. Tapi saya tak tahu ini hari nasib saya tak berapa baik kan. Kelibat seorang wanita tempatan warga emas yang berusia 75 tahun di rumah ini mengundang rasa curiga pihak berkuasa setelah disiasat dia dipercayai ibu ayam yang melindungi keempat-empat wanita warga asing yang disyaki pelacur. Ini semua perempuan ni siapa Mami?
Saya tak tahu dia orang jalan-jalan. Diorang jalan-jalan? Tapi macam mana diorang kat rumah Mami ni? Tak, dia pinjam bilik. Dia punya apa? Pinjam bilik. Dia punya bilik. Apa sewanya? Satu orang. Satu orang. Sewa 100. Dia kerja satu orang RM5 kasih saya. Jadi Mami tahu ada orang buat urut-urut ni? Saya jaga sini, saya tahulah. Tapi saya kalau utara sini saya mau makan apa? Operasi yang diketuai Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Johor, Karol Anwar Abu Bakar ini berakhir pada jam 3 petang. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri di Taman Setia Tropika Johor Bahru untuk tindakan lanjut. Sebab kita ada saksi. Kita ada saksi. Kita ada saksi juga. Bilik mana? Bilik mana? Sambutan Ambang Merdeka yang sepatutnya berlangsung dengan penuh kesyukuran dicemari aktiviti maksiat. Taman rekreasi Hotel Bajet menjadi part segelintir anak muda melakukan perbuatan sumbang. Apa yang lebih menyedihkan, ada juga pekerja hotel yang dipercayai cuba bersubahat dengan melengah-lengahkan kerja penguatkuasa. Ikuti serbuan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di sekitar ibu kota Sabtu lalu. Itu antara aksi maksiat dirakam kamera litar tertutup CCTV yang diterima oleh Pegawai Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jawi, sebelum Ambang Merdeka. Bergerak daripada aduan tersebut, satu operasi cegah maksiat yang diketuai Ustaz Yusof Mamat dilaksanakan di lokasi panas sekitar Kuala Lumpur. Walaupun baru jam 10 malam, namun sudut-sudut sunyi di taman rekreasi ini sudah pun dipenuhi anak-anak muda yang disyaki melakukan aktiviti sumbang. Tunggu dorang, video datang. Ya. Saya datang, tamu mereka. Beres balik tak? Mereka mendakwa datang hanya untuk menyambut kemerdekaan bersama rakan, namun diusir kerana dikuatiri meneguk minuman keras. Gelagat sekumpulan pelajar sekolah rendah ini yang keluar tanpa penjaga turut mengundang rasa curiga anggota pihak berkuasa. Jadi budak belajar apa ni? Ada 5, 4. Malam macam ada jenayah, ada Bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku, mereka dihantar pulang ke rumah oleh anggota Jawi. Sementara itu, niat pasangan remaja ini untuk bermadu asmara di tepi tasik terbantut apabila dikesan pihak berkuasa. Dah takut tak apa? Dah ada lah. Ini kena kenal kawan. Kamu tak bawa pergi restoran ke tempat-tempat ramai orang. Dekat restoran juga. Kenapa pergi tempat sini? Kira orang. Di sini tak ada orang kan. Mereka diberikan notis perintah hadir kaunseling gara-gara berkelakuan tidak sopan di tempat awam. Betul. Mikir-mikir. Kegagalan hadir kita belum korang tangkap Operasi kemudian diteruskan ke beberapa hotel bajet sekitar Kuala Lumpur. Kehadiran pihak berkuasa nyata tidak disenangi oleh segelintir pekerja hotel ini. Lelaki yang merangkap pengurus dilihat cuba bertikam lidah bagi menghalang serbuan pihak berkuasa ke atas pelanggannya. Saya ada kuasa kamu ini. Bukan dekat bos saya juga, mana boleh dia buat macam ni. Kan? Kau ambil berat. Ambil. Orang ni tak tahu kita. Tak tahu undang-undang. Undang-undang tak. Tak payah pula. Tak nak pergi bandar ke? Kau ambil dia. Ambil mana dia? Kalau tak. Kari. Kau yang main. Okey dah. Cepat. Dah. Akibat takut akan tindakan yang bakal dikenakan, akhirnya dia mengalah.
Assalamualaikum. Nak buat apa tu? Jawi ya? Dia jauh Saya nak buat pemeriksaan ambil juga. Berapa orang ya? Ada berapa orang dalam ni? Lambat sangat buka berapa tu? Belakang pintu. Kita lupa. Lelaki terlupa. Majoriti pasangan yang ditahan dalam operasi ini cuba untuk berdalih, namun cubaan itu seperti menegakkan benang yang basah. Ia kerana keadaan bilik mereka yang berkunci, gelap dan berselerak dengan pakaian dalam serta kondom mencurigakan penguatkuasa. Hotel bajet yang berharga lebih kurang RM100 di Charles Gate ini menjadi lokasi kedua yang disebut oleh anggota Jawi, dan setakat jam 2 pagi ini 4 pasangan telah ditahan kerana disyaki berkhalwat. Yang pegang bawah. Selain anak muda, golongan berumur turut dikesan menyewa hotel bajet ini sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu. Sebagai kawan je lah saya nak urut, dia minta saya urut kan. Saya urut biasa je lah, saya macam urut orang urut tu ha. RM8? RM8? Cakap tu biar betul-betul, dengar sikit. RM80 dengar jelas. Kegairahan ibu tunggal kepada 4 anak berusia 49 tahun ini untuk bertemu rakan lamanya bertukar detik hitam apabila dia antara yang ditahan dalam operasi maksiat ini. Ni takkan sampai kawan anak saya kot. Nak jamin anak akak lah. Aku sesuatu lain jamin takkan anak saya. Bila mana tadi? Lain pula cerita dengan lelaki ini menyedari kehadiran pihak Jawi di lokasi ini. Dia cuba berdalih sebagai orang luar agar dapat melepaskan diri. Sekarang kau? Bukan minta tanya. Sebab kita ada saksi. Kita ada saksi. Bukan minta saya. Okey, bilik di mana? Bilik di mana? Daripada bawah. Bawah apa, tangga mana dekat sini? Tangga kat situ, saya daripada sini. Buka bilik kita. Buka bilik. Tak ada kita panggil reception dari atas. Bilik mana? Sayang. Sayang. Masuk. Taktik licik itu ternyata sia-sia apabila dia dicekup bersama pasangannya yang berasal dari Sabah. Selain itu, ada juga yang sanggup menggadai nyawa untuk meloloskan diri menerusi laluan siling. Ada? Ada. Oi, keluar. Oi. Keluar. Turun. Turun ni. Turun. Kejap. Jangan, laki perempuan. Tindakan lelaki berusia 28 tahun ini juga tidak membuahkan hasil kerana hotel bajet ini telah pun dikawal oleh 50 anggota penguatkuasa. Hasil operasi 10 pasangan yang tidak mempunyai sebarang ikatan yang sah berjaya ditahan di 6 hotel bajet berbeza. Operasi yang berakhir pada jam 5.30 pagi itu dijalankan mengikut Seksyen 27 Akta 559 Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997. 6 peserta pesta sukan bogel dihukum penjara 1 bulan dan denda RM5,000 selepas mengaku bersalah atas tuduhan berkeliaran dalam keadaan bogel di Pantai Teluk Kampi, Pulau Pinang. Mereka didakwa berkeliaran di kawasan pantai dalam keadaan bogel pada 31 Mei lalu. Magistrate Muhammad Najib Ismail turut mengarahkan ke-6 tertuduh dihukum penjara 3 bulan sekiranya gagal membayar denda. Manakala 4 lagi tertuduh yang berdepan tuduhan sama mengaku tidak bersalah. 10 individu berkenaan termasuk beberapa warga negara asing dituduh di bawah Seksyen 294-A Kanun Keseksaan. 16 Oktober ditetapkan untuk sebutan semula kes.
Seorang pengarah syarikat dihukum penjara 5 tahun oleh Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, Nur Syarida Awang, setelah didapati bersalah atas 6 pertuduhan menipu pegawai dan kaki tangan Kementerian Pertahanan. Dia didapati menipu pegawai Kementerian Pertahanan bahawa kononnya syarikat miliknya telah melaksana kerja-kerja pembaikan 6 pelancar peluru berpandu. Perbuatan itu mendorong pegawai dan kaki tangan kementerian membuat pembayaran RM888,000 kepada tertuduh. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di Wisma Pertahanan 5 Mac 2007. Hakim bagaimanapun membenarkan permohonan tertuduh untuk menangguhkan hukuman bagi membuat rayuan di Mahkamah Tinggi. Wang ikat jaminnya dinaikkan daripada RM25,000 ke RM50,000. Cubaan menyamun sebuah bank untuk kali kedua bertukar tragik apabila suspek mati ditembak. Kejadian yang berlaku di Sungai Dua Pulau Pinang itu membuka tirai rangkuman jenayah seminggu 999. Suspek yang bersenjatakan sebilah parang dipercayai masuk ke dalam bank dan menyimbah petrol ke atas lantai dan kaunter. Dia kemudian memberi amaran akan menyalakan api sekiranya kaki tangan bank enggan menurut arahan untuk menyerahkan wang. Menyedari kejadian itu, seorang pengawal keselamatan berusia 29 tahun yang berada di belakang kaunter bertindak melepaskan 2 tembakan yang mengenai dada suspek. Berusia dalam lingkungan 30-an, suspek yang memakai topi dan misai palsu dipercayai menyamun bank yang sama 4 bulan lalu dan melarikan wang tunai sebanyak RM60,000. Polis Kulai Jaya menahan 39 warga asing dipercayai terlibat dalam kebakaran stor kilang di Kulai Jaya. Kebakaran kira-kira jam 9 malam itu dipercayai akibat dibakar perusuh sehingga memusnahkan stor yang terletak di bahagian belakang kilang ini. Polis turut menutup jalan masuk ke kilang berkenaan dan masih menempatkan anggota bagi memantau keadaan. Kesemua ditahan akan disiasat kerana perbuatan khianat. Ingat, jenayah membawa padah. Saudara, berhati-hati walau di mana anda berada. Sayangi diri anda dan juga keluarga tercinta. Dan seperti biasa, jika anda mempunyai sebarang aduan maupun maklumat mengenai kejadian jenayah, salurkan melalui email dan juga laman sosial Facebook 999 seperti yang kami paparkan. Saya Hadin Hussein mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi minggu depan.